Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Pusat PJJ Kampus I Kuching. Saya Noriati Sofi, nombor metrik 276777. Salam sejahtera, saya Niana Jonas, nombor matriks 276608. Saya Nora binti Fauzi, nombor metrik 274476. Kami telah sebulat suara memilih tajuk pengangguran bagi tugasan kumpulan kami. Di dalam pengenalan, kita akan melihat definisi pengangguran dan isu pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran adalah istilah yang digunakan untuk individu yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Dalam erti kata lain, pengangguran boleh didefinisikan sebagai tenaga buruh yang tidak melakukan sebarang aktiviti tetapi aktif mencari pekerjaan dalam ekonomi. Manakala Kamus Dewan edisi keempat 2010 pula mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan seseorang itu yang tidak mempunyai pekerjaan yang disebabkan oleh kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan akibat daripada kesan pengangguran tenaga buruh daripada kerajaan atau juga disebabkan oleh faktor keadaan cuaca yang tidak membolehkan sesuatu pekerjaan itu dilakukan. Isu pengangguran. Umum mengetahui isu pengangguran ini bukan lagi perkara asing yang perlu diperkatakan atau diperdebatkan. Malah ianya merupakan isu global yang harus ditangani. Isu pengangguran ini bukan saja mendatangkan masalah kepada individu, malah ianya juga mendatangkan masalah kepada ekonomi dalam sesebuah negara. Ini dapat kita lihat dengan jelas apabila wujudnya pengangguran ekonomi dalam sesebuah negara, maka ia menunjukkan wujudnya lebihan penawaran buruh di dalam pasaran ekonomi. Selain itu, ianya juga menunjukkan pembaziran faktor buruh dalam ekonomi negara yang boleh merugikan negara. Ini kerana kadar pengangguran yang mencapai kurang 4% menunjukkan sesebuah negara itu telah mencapai guna tenaga penuh yang berdasarkan piawaian antarabangsa. Faktor yang menyebabkan pengangguran berlaku. Kemelesetan ekonomi berlaku akibat pandemik coronavirus yang telah melanda dunia pada awal tahun 2020, di mana dunia berdepan dengan tekanan besar dalam menghadapi kemerosotan ekonomi seperti yang dialami di Malaysia. Ekoran arahan kerajaan menjalankan perintah kawalan pergerakan dan menutup pintu masuk sempadan telah menjejaskan sektor pembuatan perlancongan, automobil dan perhotelan yang menyebabkan sektor-sektor tersebut terpaksa memberhentikan operasi perniagaan mereka. Kaki tangan terpaksa diberhentikan akibat syarikat tidak dapat menampung kos pengeluaran output yang tinggi. Peningkatan pengangguran berlaku. Kesan daripada COVID-19 ini telah memberi tekanan dan impak yang besar bukan saja kepada ekonomi tetapi juga kepada individu. Lambakan siswazah. Peningkatan siswazah sebenarnya telah menyumbang pengangguran dalam ekonomi negara yang disebabkan ketidaksepadanan siswazah mengikut kehendak majikan yang mana pada masa kini majikan lebih memfokuskan landscape ekonomi yang menekankan kepada kemahiran dan teknologi. Sesetengah siswazah mempunyai sikap memilih pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka. Malah terdapat juga sesetengah siswazah berpendapat bahawa gaji yang ditawarkan oleh majikan tidak setara dengan kelayakan mereka. Sikap siswazah yang enggan menerima pengalaman juga adalah punca berlakunya pengangguran di kalangan siswazah. Faktor yang menyebabkan perubahan skim buruh kepada skim berinsentifkan teknologi. Sesetengah firma yang lebih gemar menggunakan teknologi mesin berbanding guna tenaga adalah disebabkan teknologi mesin lebih pantas mengeluarkan sesuatu produk berbanding dengan guna tenaga. Golongan belia yang memilih kerja.
Terdapat juga golongan belia pada masa kini memilih pekerjaan yang ingin dilakukan. Perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku. Ini kerana golongan belia pada masa kini, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19, perlu merebut peluang yang telah disediakan. Idea dan andaian kemungkinan pengangguran. Idea dalam mengatasi pengangguran yang disebabkan kemelisitan ekonomi. Mewujudkan satu sistem yang boleh mengenal pasti individu yang telah dibuang kerja akibat wabak pandemik COVID-19. Sistem tersebut juga membolehkan sektor-sektor yang terjejas akibat COVID-19 mendaftar perniagaan mereka dan mengemukakan nama-nama kaki tangan yang telah diberhentikan akibat COVID-19. Manakala, bagi sektor yang memerlukan tenaga buruh yang berlebihan untuk meningkatkan produk pengeluaran disebabkan permintaan yang tinggi di pasaran, perlu mendaftar masuk ke dalam sistem tersebut agar dapat membuat padanan kekosongan kepada individu yang telah diberhentikan kerja. Idea dalam mengatasi pengangguran di kalangan siswazah. Mewujudkan satu ekosistem pintar yang dapat menghubungkan pangkalan data siswazah dengan majikan. Ekosistem ini berfungsi sebagai pusat temuduga untuk menentukan sama ada siswazah yang memohon pekerjaan dalam sistem tersebut layak untuk menjawat jawatan yang ditawarkan. Selain itu juga, ianya berfungsi untuk membuat temuduga secara talian seperti ujian kelayakan, di mana majikan dapat menilai individu yang mencari pekerjaan berdasarkan markah yang mereka perolehi. Dengan cara seperti ini, ianya juga dapat mengurangkan konflik di antara siswazah dan majikan. Malah, majikan tidak perlu menilai ratusan resume yang diterima. Sebaliknya, diberi calon-calon yang terbaik untuk dipertimbangkan. Terdapat 3 idea dalam mengatasi perubahan skim buruh kepada skim berinsentifkan teknologi. Idea yang pertama, sungguh pun sesebuah firma tersebut telah menggunakan teknologi mesin bagi mengeluarkan produk mereka, mereka juga masih memerlukan guna tenaga bagi memperbaiki kerosakan yang terdapat pada teknologi mesin tersebut. Idea yang kedua, guna tenaga yang perlulah diseimbangkan dengan teknologi mesin. Dan idea yang terakhir, iaitu idea ketiga, apabila ianya dapat diseimbangkan dengan sebaik mungkin, maka pengangguran berpunca daripada perubahan skim buruh kepada skim berinsentifkan teknologi dapat dikurangkan. Golongan belia Idea yang dalam memilih mengatasi kerja. pengangguran di Terdapat kalangan juga golongan belia pada belia masa yang kini memilih kerja, pekerjaan yang ingin dilakukan. mengadakan program Perkara bahasa sebegini Inggeris tidak dan sepatutnya mengutamakan berlaku. penubuhan Ini institut kerana kemahiran golongan belia pada dengan masa negara-negara kini, luar terutama seperti dalam Jerman. keadaan pandemik Program ini COVID-19, mampu perlu menyediakan merebut satu peluang sumber yang telah manusia yang disediakan. mempunyai kemahiran tinggi untuk bersaing dalam era globalisasi. Kewujudan inisiatif bencana memberi ruang kepada golongan belia untuk meningkatkan lagi kemahiran dan kemampuan diri supaya dapat memenuhi keperluan pasaran kerja. Program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia, inisiatif ini merakumi program latihan dan penempatan serta pelaksanaan kursus jangka pendek di institusi-institusi terpilih. Diharapkan inisiatif ini akan memberikan manfaat kepada sekitar 200,000 orang belia. Andaian kemungkinan dalam pengangguran disebabkan oleh kemelisitan ekonomi. Bencana alam dan wabak penyakit yang tidak terduga akan menyebabkan pengangguran semakin bertambah. Justru itu, tidak kira individu maupun kerajaan perlu lebih peka terhadap kerajaan yang tidak terduga. Individu perlu lebih peka dengan keadaan ekonomi semasa. Andaian kemungkinan pengangguran disebabkan oleh lambakan siswazah. Seperti yang kita sedia maklum,
Saban tahun akan ada graduan-graduan yang telah tamat pengajiannya. Kita juga akan dapat meneka bahawa bertambahlah pengangguran di kalangan siswaza ini. Perkara ini akan berterusan berlaku jika kerajaan tidak peka terhadap isu dan menanganinya dengan sebaik mungkin. Salam sejahtera, saya Ned Anak Jonas, nombor matriks 276608, akan membentangkan andaian kemungkinan pengangguran disebabkan perubahan skim guna tenaga buruh kepada skim teknologi mesin. Ekonomi yang tidak menentu dan ditambah pula dengan teknologi yang semakin canggih, tidak mustahil sektor yang terdapat di Malaysia berkemungkinan akan beralih kepada perubahan teknologi mesin dan oleh yang demikian akan berlaku peningkatan pengangguran dalam negara. Tenaga buruh yang sedia ada perlu sentiasa peka dan mempunyai sikap yang sentiasa menerokai sesuatu yang baru dan tidak leka dan alpa terhadap pekerjaan mereka dan sentiasa produktif dalam menjalankan tugasan harian mereka. Andaian kemungkinan pengangguran disebabkan oleh golongan belia yang memilih kerja. Rakyat dan golongan belia tidak boleh memilih pekerjaan pada waktu krisis. Kebanjiran pendatang asing turut mengakibatkan kadar pengangguran melonjak. Negara kita menjadi syurga kepada golongan imigran seperti warga Indonesia dan Thailand kerana mereka mendapat pekerjaan dengan mudah, terutamanya dalam sektor pembuatan dan perindustrian. Dalam sektor peladangan, pembuatan dan perkilangan didominasi oleh warga asing. Fenomena yang menjerat rakyat negara ini tentunya mendatangkan implikasi negatif kepada rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana peluang dan kekosongan pekerjaan yang ada sudah dirampas. Analisis kemungkinan dalam pengangguran. Kesan daripada wabak pandemik COVID-19, ekonomi di Malaysia terjejas dan pengangguran di Malaysia meningkat pada kadar pengangguran 5% pada April berbanding tempoh yang sama tahun lalu disebabkan penutupan sebahagian besar operasi perniagaan ketika kawalan pergerakan dilaksanakan. Sektor pembuatan dan perkhidmatan serta penginapan, penerbangan, makanan serta minuman, kesenian, hiburan termasuk perkhidmatan seperti pusat kecantikan dan salon merupakan sektor yang paling teruk terjejas akibat pandemik COVID-19. Pengangguran yang berpunca daripada kemelesetan ekonomi memberi kesan yang mendalam pada ekonomi negara ini kerana apabila berlakunya peningkatan pengangguran, maka pendapatan negara juga akan berkurangan. Apabila terdapat kadar pengangguran yang tinggi akibat kemelesetan ekonomi, ini bermakna akan berlaku ketidakcekapan dalam pengeluaran dan pembaziran sumber ekonomi. Menurut laporan Berita Harian 2019, Jabatan Perangkaan melaporkan seramai 174,327 ribu siswazah yang menganggur mendaftar sebagai pencari pekerja aktif dengan Job Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Kebanyakan calon-calon siswazah yang sukar mendapatkan pekerjaan adalah terdiri daripada mereka yang datangnya dari keluarga yang berpendapatan 1,000 ke bawah, mencapai kadar pengangguran 42% di peringkat diploma dan untuk lulusan ijazah pertama mencapai kadar pengangguran 28%. Golongan siswazah yang datang daripada keluarga berpendapatan 1,000 sehingga 3,000 pula mencapai kadar pengangguran 30.9% di peringkat diploma, manakala untuk lulusan ijazah pertama mencapai kadar pengangguran 22.2%. Golongan siswazah yang datangnya dari keluarga yang berpendapatan 3,000 sehingga 5,000 merekodkan kadar pengangguran 18.6% untuk lulusan di peringkat diploma, manakala bagi lulusan ijazah pertama merekodkan kadar pengangguran 18.5%.
Perubahan skim buruh kepada skim berintensifkan teknologi. Kesan pengangguran ini bukan sahaja memberi tenaga perasaan kepada individu yang ingin mencari pekerjaan, malah ianya sedikit banyak menyebabkan masyarakat kurang berkeyakinan mereka melakukan sesuatu pekerjaan mereka. Mereka yang ingin mencari atau memulakan pekerjaan akan beranggapan bahawa teknologi mesin yang canggih mampu menggantikan tempat mereka. Golongan belia yang memilih kerja. Serangan wabak COVID-19 telah menyebabkan perkembangan ekonomi negara kita terjejas teruk dan akibatnya ramai rakyat kita yang telah diberhentikan kerja. Nasib golongan belia pula dilihat kelam dengan berdepan kemungkinan diberhentikan kerja pada bila-bila masa sahaja. Kehilangan pekerjaan saat krisis ekonomi pasti akan memberikan kesan yang sangat besar kepada seseorang individu. Keadaan yang terdesak memungkinkan meningkatkan masalah sosial dan kadar jenayah bakal berlaku di negara kita. Rakyat pastinya dalam keadaan yang sentiasa tertekan dan resah. Cadangan dalam mengatasi pengangguran. Mewujudkan lebih banyak lagi peluang perniagaan khas bagi mereka yang kehilangan sumber pendapatan, sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk terus bertahan ketika berhadapan dengan kemelesatan ekonomi yang melanda dunia. Mereka juga perlu memperbaiki kemahiran mereka dalam bidang perniagaan yang ingin mereka ceburi. Cadangan dalam mengatasi pengangguran yang disebabkan oleh lambakan siswazah. Langkah yang perlu diambil oleh kerajaan adalah memastikan setiap siswazah yang akan menempuhi alam pekerjaan perlu diberikan kemahiran terlebih dahulu. Sebagai contoh, banyak di kalangan graduan-graduan kurang mahir dalam berbahasa Inggeris. Oleh yang demikian, adalah menjadi kewajipan graduan-graduan untuk belajar memahirkan bahasa Inggeris mereka. Mereka perlu belajar untuk menambah ilmu pengalaman bekerja yang tidak akan diperolehi di mana-mana universiti sekalipun. Siswazah perlu lebih proaktif dalam usaha mencari pekerjaan, manakala majikan juga perlu membuka peluang kepada graduan-graduan ini agar mereka dapat belajar dalam menuntut ilmu serta dapat mempertingkatkan kemahiran mereka. Dengan ini, terdapat 2 cadangan pengangguran disebabkan perubahan skim buruh kepada skim berinsentifkan teknologi mesin. Yang pertama, sebelum menukarkan guna tenaga kepada teknologi mesin, kaki tangan perlu diberi latihan untuk mempertingkatkan kemahiran mereka bagi memperbaiki teknologi mesin tersebut sekiranya teknologi mesin tersebut mempunyai masalah. Kedua, kaki tangan dalam sesebuah sektor itu juga perlu sentiasa peka untuk mempertingkatkan kemahiran mereka dan memanfaatkan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin. Cadangan mengurangkan pengangguran disebabkan golongan belia yang memilih kerja. Mereka kena berusaha untuk meningkatkan kebolehan dan kelayakan dengan cara menghadiri kursus, melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi dan sebagainya. Cara ini akan membolehkan golongan belia tersebut memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan kerana banyak ekonomi, terutama masa kini apabila negara kita sedang menghadapi kemelesatan ekonomi, akan mengambil calon pekerjaan yang tentunya terbaik dan ada kelayakan yang tinggi, terutama sekali pelajaran yang tinggi. Ramai juga yang usahakan perniagaan dalam talian dan juga yang memilih untuk menjadi pemandu e-panggilan ataupun penghantar barang. Kesimpulan kajian bagi kumpulan kami mengenai tajuk pengangguran di Malaysia.
Masalah pengangguran ini memang boleh mencetuskan ketidakstabilan ekonomi negara jika negara gagal mengawalnya dengan baik berdasarkan pengalaman negara-negara jiran kita terutama di Indonesia. Pihak kerajaan bersama-sama swasta perlu menyedari betapa pentingnya sikap bekerjasama untuk memulihkan ekonomi negara dalam masa yang terdekat ini. Kerjasama semua pihak perlu ada dalam mengatasi masalah ini. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius dan ia mendatangkan kesan negatif kepada ekonomi sesebuah negara. Graduan perlu dilatih untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan diberikan kemudahan pinjaman dengan kadar faedah yang berpatutan. Dapat merangsang golongan belia untuk menjadi seorang usahawan berjaya dan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam pasaran.